Fazila Abdul Aziz namanya dan dia selalu dikenali sebagai Nora Aziz. Siapa yang pernah terlibat dalam dunia kecantikan, dunia modeling dan pasti kenal. Lebih-lebih dalam bridal. Okey, bridal. Kak Nora ni datang daripada Nora Bridal. Ya, Nora Bridal. Nora Bridal Creation. Okey, nama panjang dia Nora NBC. Bridal Creation dan Yes. short form dia NBC. Yes. Okey, bukan itu saja Kak Nora, boleh ceritakan lagi dengan pendengar My Suara FM. Kak Nora bukan buat bridal creation ni saja, apa lagi yang Kak Nora buat? Okey, actually NBC juga menawarkan perkhidmatan seperti kursus-kursus andaman kepada para makeup artist yang baru ingin mencubakan diri dalam bidang ini. Okey. Dan baru-baru ini kami melebarkan sayap kami untuk menerbitkan kursus-kursus modeling, melahirkan model-model profesional di mana kami telah mengimport instruktor daripada negara Afrika untuk mengajar mereka. Jadi kita akan ketengahkan silibus yang bertaraf antarabangsa supaya mereka tahu tentang bagaimana untuk menjadi model-model profesional. Saya juga mengadakan kursus-kursus rambut dan kami juga melahirkan beberapa produk branding lah under NBC. Maknanya NBC ni pada hujung rambut sampai hujung kaki. So maknanya tak payah nak cari kat tempat-tempat lain. Kita pergi pada one stop center, kita cari Kak Nora, kita boleh dapatkan semua segalanya yang anda rasa anda perlu untuk menceburkan diri dalam bidang peragaan dan bidang andaman. So setakat ni macam mana dia punya sambutan? Dia dah berapa lama dah akak buat yang ni? Saya dah berniaga sejak tahun 1993. So lebih kurang dalam 20 lebih tahun So sambutan permulaan tu memang baguslah untuk bridal sebab saya yang memulakan dulu bidang andaman ni. Masa tu yang ada Nurul Syukur, Zulfazli Suhadi, itu kita punya geng lah. Memang satu batch dengan I. Dan alhamdulillah mereka pun terus berjaya dan saya pun terus mengorak langkah. Dan kami, because saya memulakan perniagaan saya di Bukit Bintang Plaza Kuala Lumpur. Jadi dah tak ada dah tempat tu tempat tu dah tak ada. Saya pun dah pindah. Jadi kita dapat klien yang VIP. So saya dapat merealisasikan perkahwinan untuk para dev-dev kehormat seperti Tabin Tun Ghaffar Baba, sahabat andai kepada Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan pengalaman yang paling manis sekali bila saya buat perkahwinan untuk Wadina Safiah kerana Wadina ni yang bagi fenomena baru untuk NBC kan selepas wedding dia dan nama NBC tu terus naik. Jadi daripada sana saya dapat mempromosikan diri saya dan saya dikenali oleh ramai orang. Kalau nak tahu ini tukar apa? Mak anda untuk Wadina Safiah dulu masa kahwin. Itulah kan. Pasti Farah percaya mesti pengalaman tu tak dapat dibeli dengan RM1 Itu tahun bila tu Kak? Setahun terlampau banyak sangat tahun nak ingat tahun dah. Saya rasa 1990 lebih lah. Jadi saya mencipta nama tu sejak 1993. Dan terus sehingga kini. Tapi biasalah orang yang nak berjaya ni dia akan menempuhi dengan pelbagai dugaan dan juga ujian kehidupan. Tapi semenjak Wadina tu memang permintaan banyak untuk saya mengadakan kursus-kursus andaman Jadi saya pun mengambil inisiatif tersebut untuk menyewa lagi satu lot dan lot tu kita pisahkan bridal satu lot dan satu lot lagi academy untuk mendidik para pelajar dan peserta daripada luar bandar yang untuk menjadi makeup artist yang berkaliber. Jadi sejak daripada tu kursus-kursus galak kali diadakan dan sambutan pun amat menggalakkan sehingga kan saya memang dah tak menantangan nak buat wedding. Jadi biar more tu macam mendidik generasi muda untuk menjadi makeup artist profesional. Tapi saya mendapatkan lesen sebab kita nak mengajar ni kena ada lesen, tak boleh mengajar terus Jadi mendapatkan lesen daripada DBKL, kita kena dapatkan lesen untuk menjual kosmetik. Jadi kita kena ikut peraturan yang kerajaan kenakan. Dan pada masa tu MLWK tak mengeluarkan sijil lagi untuk kita mengajar. Tapi kita kena ada 10 tahun pengalaman bertaraf master. Jadi kerana saya dah pergi ke London daripada belajar clean makeup sampai ke prosthetic makeup, kerana tu saya layak dikeluarkan lesen untuk mengajar oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bukan senang nak mengajar ni. Bukan senang. Bukan semua orang boleh mengajar dan keluarkan sijil. Sebenarnya sijil penyertaan boleh. Semua orang boleh mengeluarkan sijil penyertaan, tapi tak semua orang boleh mengeluarkan sijil kelayakan.
Jadi yang kami keluarkan ni adalah CJ kelayakan. Maknanya bila you dah dapat CJ NBC tu, you berkelayakan untuk menjadi seorang makeup artist profesional. Okey. Sebenarnya kan bila cakap pasal Kak Nora belajar dekat London, dulu Kak Nora ada cerita tau. Okey. Cara dia belajar, dia make up mayat. Tapi tak nak cerita sekarang lagi. Okay, Sebab lagu boleh tak? Kita dengar boleh. Kita dengarkan dahulu Justin Timberlake dengan Okey lah, kita masih lagi bertemankan saya Arin dan saya Farah. dan tetamu kita hari ini Puan Nora Aziz daripada Nora Bridal Creation. Okey, tadi kita dah dengarkan pengalaman ataupun latar belakang pendidikan daripada Kak Nora dan apa yang dia lakukan sebagai Nora Aziz. Okey, dan seterusnya saya nak tanya, nak bahasakan diri Kak Nora Okey, Kak Nora seterusnya saya nak tanya, macam mana orang kata apa, setiap apa yang kita lakukan mesti ada permulaannya kan. Macam mana boleh Kak Nora memulakan perniagaan Kak Nora ni, atau orang kata apa, macam mana boleh terbukanya pintu hati nak mulakan perniagaan Kak Nora ni? Okey, selepas saya tamat belajar di ITM Shah Alam, masa tu ITM Shah Alam, jadi saya mengambil kursus dalam diploma Hotel Catering and Management. Dan after that saya memang minat bahagian kecantikan ni memang dah lama. Jadi bila saya masuk bekerja training di hotel-hotel terkemuka seperti di Hilton Kuala Lumpur, masa tu Hilton ada lagi, Holiday Inn City Centre. Jadi mungkin kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, kita ada muka, kita ada height, you know. Dan majikan tu tengok, oh maybe you can present hotel for Queen Pageant. Jadi masa tu mereka kaum Bumi Putra ni memang boleh mengambil bahagian dalam Ratu-Ratu Cantik. Jadi masa tu dia ada mengadakan anjurkan Ratu Pelancongan Pageant itu peringkat negeri. Jadi saya pun masuk, mereka sediakan training. Jadi kita pun masuk lah, tak kisahlah masa tu China ke India ke. So kita just langgar, so since dah ada peluang, so kita pergi. Dan alhamdulillah saya dapat pergi ke peringkat final. Dan sejak daripada situ saya memenangi 10 runner up yang terbaik. Dan saya dah minat bidang modeling ni, sebidang kecantikan memang dah minat sejak dulu. Jadi bila saudara mara ni menganjurkan wedding ke, diorang panggil, Kak Nora akan make upkan I. So masa tu memang tak ada pengalaman make up. Just tengok daripada buku-buku saja. Dan I just beli barang yang perlu, macam Estee Lauder ke apa benda. Kita tak pandai tentang makeup kosmetik untuk makeup artist ni. So just pakai Chanel and then LV ke whatever lah yang boleh nak mencantikkan kan. So saya make upkan untuk saudara mara. Tapi bila masuk dalam fotografi nampak tak cantik. Sebab makeup untuk komersial dengan makeup untuk individu ni berbeza. Jadi bila saya dah minat dan kita pun dah menyandang jawatan tinggi dalam hotel catering, dalam hotel ni, di mana saya berkhidmat dengan Laureate Plaza, Laureate Group, dan saya ditawarkan sebagai sales executive. Masa tu dah tamat belajar sales executive, tapi saya berusaha bersungguh-sungguh dalam bidang ni. Majikan saya pun suka dengan saya sebab saya influence bercakap. So dia tengok ada customer pun, klien suka dengan kita. So daripada sana naik jadi senior manager. Dan selepas tu saya jadi director of sales untuk Laureate Group. Dan saya transfer ke Legend Group of Hotel. So selama 10 tahun pengalaman bekerja sebagai pengarah urusan dalam bahagian marketing dan juga jualan. So kita dah ada pengalaman dalam bidang perniagaan. Jadi saya since dah minat sangat dalam bidang kecantikan ni, dengan duit yang kita kumpul dalam ASP masa tu, dan dengan dividen dia, so saya ambil keputusan untuk membina perniagaan saya sendiri. Jadi saya sewa satu shop lot di Bukit Bintang Plaza lah. Mula cuma kecil sajalah, modal dalam 70,000. Jadi saya mulakan dengan perniagaan kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah sebab Bukit Bintang tu dia Sungai Wang, KL City Centre, dan kaum Bumi Putra yang pertama buka butik pengantin. Dan dia dapat perhatian daripada VVIP. Jadi macam diorang suka shopping dekat area macam tu kan. So diorang just walk in, dan daripada sana saya dikenali lah untuk corporate. Masa tu Tamrin walk in to my shop lots, dan untuk saya alhamdulillah dapat merealisasikan wedding anak dia yang sulung. Jadi one by one keep coming, sehinggalah saya buat untuk Wadina. So selepas saya buat Wadina tu, yang feedback tu sangat bagus kan. Tapi sebelum tu ada satu cerita lah, sebab pasal makeup tadi tu dah tak cantik kan. Benda dalam gambar, walaupun kita pakai brand yang popular, mahal, you know, tetapi hasil dia macam bercapuk-capuk. Jadi saya risau sebab klien saya komplain, kenapa makeup ni jadi tak cantik dalam gambar. So I make decision to go to UK.
Okay. Dan I belajar di London, di Media Makeup London. So kita belajar for 1 year. One year gap. Dan 3 months kita belajar clean makeup for bridal makeup. Dan after 3 months kita naik set 2 untuk belajar effect makeup. Yang tu prosthetic fantasy makeup. Dan bila sampai ke prosthetic makeup, so kita diuji untuk makeupkan mortician makeup. Mortician makeup ni ialah solikan untuk mayat, ya. Sebab di Europe adalah compulsory untuk pelajar-pelajar mengalami situasi yang begitu. Cari cerita pun macam seram je kan. Sebenarnya tak ada seram sangat, tapi seram lah sebab orang mati kita nak siapkan. Tapi memang guna Memang. So macam doktor juga. So dia treat makeup artist ni macam doktor. So saya memang takut jugalah, tapi kita berteman dengan pakar mortician. Pakar mortician tu dia tahu tentang blood pressure. Jangan dia pucat. So dia nampak segar kan. So tugasan I hanyalah untuk menyiapkan mayat tersebut, dan I diberikan tugasan untuk menyiapkan seorang student yang kemalangan. Masa tu memang muka dia memang dah teruk kan. Jadi kita macam mana nak jadikan dia cantik. Jadi kita gunakan produk-produk yang boleh menampakkan dia tak teruk sangat. So macam scar, kesan lebam, kesan kemalangan luka tu semua kita kena tutup, seal dan jadikan dia cantik. Tapi one thing seronok makeup mayat ni, dia orang tak pandai komplain. So senyap je lah, cantik tak cantik, tak boleh komplain. Bangun lah. Kadang-kadang kita berhadapan dengan family dia pula. Kadang family dia tak suka tebal, family dia suka dia nampak more natural. Jadi itu yang kita terpaksa berhadapan dengan ramai orang. Kalau macam pengantin tu dia dah satisfied, dia okey. Tapi kalau mayat ni macam jenazah ni susah sikit, sebab kalau family dia tak suka, kita kena dengar pandangan family dia. Jadi kita sentiasa berubah. Jadi tension lah sebab kita pelajar baru kan. So ambil itu sebagai satu pengajaran. Tapi one thing, bila kita dah belajar makeup mortician ni, satu kelebihan kita ialah skill shading kita bagus. Sebab kita kena tahu tentang rahang. Jadi bila kita make upkan pengantin, perbezaan dia, shading kita lebih bagus daripada mana-mana makeup sorry makeup artist yang tak ada pengalaman tentang mortician. So pengalaman saya pernah siapkan satu model yang memang ada masalah tentang kulit. Kulit dia terlampau dry. Lepas tu dia banyak hitam bawah mata. Lepas tu penyerahang pun tak sekata kan. Jadi atas pengalaman yang saya dah belajar dulu, saya dapat transformkan dia menjadi sempurna. Itulah hasil daripada pengalaman tersebut. Daripada kita belajar skill mortician tersebut. Saya ada satu soalan Kak. Yang Akak pergi UK tu adalah masa tu dah ada kedai di Lawyat Plaza ke macam mana? Yes, dah ada. Oh, sudah ada. Bukan Lawyat, di Bukit Bintang Plaza. Di Bukit Bintang, maaf. Bukit Bintang setahun Plaza. saja. Setahun. Tapi siapa yang mengambil alih? Mengambil alih tu kita panggil kita punya student, ataupun saya tutup sekejap. Bila dia dah ada kursus ke ataupun ada wedding, so dia orang just datang untuk attend customer. Dan kalau tak ada apa-apa, tutup sebentar dan kita tinggalkan pesanan lah dekat situ kan. So I have to go because kita kena actually married to customer punya requirement. So kalau customer kata gambar tak cantik, I feel upset. I mesti nak bagi tahu dia, mesti nak provide makeup yang terbaik untuk dia orang kan. That's why I have to go there. Sebab di Kuala Lumpur masa tu belum ada lagi yang boleh bagi kursus-kursus makeup yang boleh bagi kepuasan kepada Melayu kita lah. Jadi I have to go abroad untuk belajar benda-benda macam tu. Menarik. Super menarik. Tapi kenapa London lah Kak? London because dia ada prosthetic makeup. Di KL memang kita tak boleh belajar. Prosthetic tu macam untuk filmmaker, untuk muka alien, muka orang sakit, muka hantu, all this. Memang kita kena belajar di sana. Tapi sekarang ni dah banyak macam influence kan. Maknanya orang belajar sana, dia buat kelas kat sini dan budak-budak boleh belajar. Zaman I tak ada. Zaman I memang tak ada. Zaman I have to go there and learn. That's why I have to go there. Tapi selepas belajar-belajar tu, saya ambil keputusan untuk buat clean makeup. Sebab itu market kita demand. Untuk pengantin. Clean Semua nak clean makeup tu, macam natural. dia makeup cantik. Tu clean makeup tu sebenarnya makeup cantik lah. Tak nak makeup hodoh macam Makeup biasa. Makeup alien tu semua, saya tak minat lah makeup tu kan. Sebab demand dia tak ada. Demand dia untuk filem saja. Tapi I tak nak buat filem. Berapa je kan? Dapat berapa filem je yang buat cerita bukan, kan? saya tak suka win-win situation. If If you hire me, you have to pay me. That's my principle. Anything you have to pay. Unless kalau sesuatu yang berbaloi, macam call me for badan-badan yang ada corporate, yang ada nama, so you call me for free, it's okay, I come.
But if you badan-badan yang tak ada, ya, bukan nak kata mengata, tidak. Maksudnya kalau just wasting my time, I won't go. Okay. I won't go for nothing. Okay. Because kita belajar tinggi, kita belajar jauh, kita keluarkan banyak modal untuk sampai ke tahap tu. Why should I give free? You understand? So this is my point. Tapi ramai klien kalau betulkan Farah lah, kalau Farah salah, diorang fikir macam alah dia ni makeup aje, kenapa nak charge mahal-mahal? It's just one off makeup, lepas tu nanti orang cuci juga. So boleh tak akak tukar stigma orang yang fikir-fikir macam ni? Inilah pandangan, sebenarnya saya nak membantu banyak makeup artist kat luar sana. Kesian, diorang ni dah belajar tinggi, belajar dengan mana-mana kursus, lepas tu pergi makeup, dia nak sama tarafkan dengan makeup biasa yang counter bayar RM70. Bila makeup artist datang dekat rumah, kita charge RM300.5 pun dia orang kata mahal. Zaman I dulu, people are paying me 1,000 per session. They are paying me. I earn that amount. But sekarang kesian tengok budak-budak macam dah belajar, dah qualified. So they pay is only 350 pun dia orang bising. So last dia orang kena reduce to 250. Come on. You kena fikir tentang transportation. Diorang kena datang transport. Satu hari dia boleh buat dalam 1,000, tapi pergi rumah you, takkanlah you bayar 200.5. Produk yang diorang gunakan mahal. MAC, Crayolan, nak masuk kat dalam fotografi bagi cantik. Makeup mahal. You jangan kira tentang harga makeup, dah lah aku pakai sikit je, takkan aku nak charge sampai 300.5. That's not the way. The way is, they are professional makeup artists. Dia ada sijil, dia adalah yang berkelayakan. Mengapa kita kena downgrade orang? Macam doktor kan, you pergi jumpa konsultan, you kena bayar 500. Dia tak bagi ubat pun. Sama. Kalau tanpa makeup artist yang berqualified, you tak cantik. Makeup you tak cantik. Macam pengalaman yang pertama tu, nampak bercapuk-capuk dalam gambar, you nak ke? So tak nak kan. So bila tak nak, kita ambil orang yang bersijil, yang ada pengalaman, kita kena bayar. Itulah gaji diorang, itulah punca rezeki diorang. So jangan fikir tentang MAC tu harga berapa, Crayolan harga berapa, tidak. Qualified. Dia punya qualification sebagai makeup artist. Masa diorang. Macam tu. Jadi kita kena ubah sikap kita. Kalau kita nak cantik, kita nak gambar yang kita kenang seumur hidup, carilah satu makeup artist yang memang dah berqualified, yang memang berkhusus, dah ada sijil. Itu kena bayar mahal. Jangan berkira. Dia punya range selalu paling mahal sekali berapa kak? Okey, kalau ikutkan kalau ikutkan, lepas ni Farah boleh belajar lah ya. Okey. So kalau ikutkan range dia, baru junior qualification 350 per session. Additional 250 ya. Dan kalau dah berpengalaman, 500.5 satu sesi. Tak kira nikah ke, bersanding ke apa kan. And then kalau yang celebrity makeup artist yang pernah menyiapkan selebriti ataupun tokoh-tokoh ternama, 1,800 to 1,000 per session. Wow. Actually they can, makeup artist kalau bandingkan model dengan makeup artist can make money lah. Lebih I believe to be a makeup artist. You rather use go to that route rather than just stay sebagai seorang model. Because as a makeup artist, you can pay model, you can pay photographer, you are the master. Betul. You are the master for the client. Okay. That's why. Dia je suka-suka nak menentukan wajah seseorang kan. Memang tak berhenti bercakap. Tak apa kan, lagi bagus. Kita suka dengar kan. Kadang-kadang kita dengarkan Bro Rimarantika dengan Widuri selepas ini untuk berkongsi dengan kita pengalaman dia. Lepas ni dia nak cerita pengalaman manis dia, kemudian pengalaman apakah dugaan-dugaan yang telah dihadapi Kak Nora untuk sampai sehingga sekarang. Okey, setiap ahli perniagaan mesti dia akan berhadapan dengan dua dimensi ni ya. Itu pertama pengalaman manis dan kedua pengalaman pahit. Kalau tak ada dua pengalaman tu, mungkin kita tak mungkin mencapai apa yang kita idamkan ataupun kita cita-citakan. Jadi pertama sekali, selepas saya bercerita tentang Wadina tadi tu, nama saya pun memang telah dikenali oleh ramai orang. Jadi sambutan pun alhamdulillah berjaya, sehingga saya dapat memperkembangkan bakat saya untuk menubuhkan Akademi NBC, iaitu Professional Makeup Studio. Dan selepas tu saya selepas dapat Wadina tu, bila saya dah buka Akademi Persolekan, dan tiba-tiba pada tahun 1995 saya ditimpa satu penyakit yang saya pun tak tahu daripada mana punca datang penyakit tersebut. Saya tiba-tiba diresap oleh satu kuasa, maknanya saya tak boleh nak bercakap. Rahang saya dikatuk terus. Lepas tu tangan kanan saya yang selalu menulis cek, menulis apa-apa semua idea, tak boleh menulis sebab saya jadi lumpuh, paralyzed.
Daripada rahang sampai ke tangan. Jadi saya sampai tak boleh tidur malam. Sehinggakan keluarga saya berasa amat runsing. Masa tu Michael Jackson pass away lah. Yang saya ingat Michael Jackson pass away, I pun depressed, dia meninggal. Lepas tu penyakit ni pula datang. Dan my family ni semua rasa macam semua traumatik. Sebab saya tak pernah jadi macam tu kan. Jadi diorang dah tak tahu nak buat apa. First kali diorang hantar saya berubat. So masukkan saya dalam hospital. Tapi terlalu lama. Sampai saya tak boleh nak bercakap. Saya takut nak berjumpa dengan orang. So itu saat-saat yang paling pedih untuk saya lah. Sebab saya rasakan saya pun dah tak ada minat. Saya hilang minat saya terus untuk meneruskan perniagaan tersebut. Anak saya baru belajar, tengah belajar masa tu di Multimedia University di Melaka. Alhamdulillah dia masa tu sedang saya dikenakan penyakit tersebut. Dia baru habis diploma. Dia terpaksa tak bekerja masa tu untuk ambil alih perniagaan saya. Tapi apa yang dia boleh buat sebab dia tak ada pengalaman kan. Jadi yang dia boleh buat cuma running the show lah. Running the show cuma buka kedai, tutup kedai, balik rumah. Itu saja yang dia boleh buat. So kita dah maintain. Saya sakit tu lama, 3 tahun. So saya rasa macam klien saya tiba-tiba hilang. Itu satu dugaan yang paling pedih untuk saya sebab anak saya tak boleh nak take over. Sampaikan suami saya dah ambil keputusan untuk tutup NBC ni. Untuk sampaikan tak nak meneruskan lagi Nora Bridal Creation ni. Biarlah, dia kata siapa-siapa yang nak beli NBC, dia kata just let me know. So we can sell it out. Sebab saya pun dia dah tak boleh, sebab saya dah tak boleh bercakap, saya dah tak boleh nak concentrate tentang perniagaan saya. Tapi alhamdulillah, so selepas berubat, keluarga saya hantar saya berubat sana sini. Saya pun dah masuk HQM beberapa kali. Saya tak segan ceritakan apa yang saya berlaku dekat saya. Tapi alhamdulillah, saya ni masa saya senang, saya beringat. Orang kata engkau ni macam orang kaya. Buat apa duit simpan, beli harta banyak-banyak, lebih baik macam simpan just cash, go holiday, So I bukan jenis macam tu. Saya beli harta. Saya beli 2 kondominium. Saya beli 1 rumah. Lepas tu saya ada 1 BMW 320 series masa tu. Dan bila saya sakit, dan masa tu suami saya apa yang dia ingat, dia nak tutup kedai sajalah. Tapi kita tak usik property lagi. Dan berubat sana sini selama 3 tahun tu. Dan of course kita tak tahu mana klien pergi. Klien pun tak ada. Anak saya cuma bayar duit sewa bulanan. Bukit Bintang Plaza, tutup kedai, balik rumah. Itu sajalah. So duit kita flow, cash flow untuk bayar rental saja. So sampaikan suami saya kata, buat apa kita nak tanggung beban kan, lebih baik tutup kedai. So saya dah tak boleh buat keputusan sebab masa tu saya dah tak boleh nak bercakap. Saya dah tak concentrate. So adik saya dengan my husband je decide whatever they want to do. Tapi mungkin Tuhan nak selamatkan saya, tak ada siapa nak beli NBC dengan harga yang kita nak jual. Sebab kita dah buat macam valuation report, 1.3 million, tak ada siapa nak beli NBC. Sebab kita dah create nama kan. Nobody can afford to purchase. Sebab masa tu berinflasi masa tu. Dan bila dah berubat tu saya beransur-ansur pulih. Itu semua kuasa Tuhan, Allah SWT. So kita recover balik slowly. Dan saya terfikir, dan saya beribadat, saya mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Saya beribadat kepada Allah. Dan saya minta bagi petunjuk kepada saya apa saya nak buat lepas saya sihat. Kan takkan kita nak mengharapkan suami kita, takkan kita nak duduk termenung. Sebab sedangkan minat kita lebih ke arah situ. Jadi pelan-pelan saya teringat property. So kita jual property apa yang diorang bising-bising dulu tu, jual satu-satu. Dan dengan duit tersebut lah kita bina balik NBC tu. Saya decide untuk, saya dah tak tunggu sihat sangat lagi lah. Saya pindahkan semua barang-barang saya ke Nilai. Kita sewa dulu kat kedai tu. Bila dah pindah semua, dan kita decide untuk membeli bangunan tersebut. Dan terbinalah NBC. Pada tahun 2010 kita mulakan perpindahan tersebut. Masa tu Kak Nora just beransur-ansur sihat sikit. Lepas tu bila dah bangun je, dah siap tingkat atas tu, Kak Nora conduct kelas modelling. Kak Nora conduct balik kelas makeup. Sambutan bagus sebab pertama kita dah create nama. Kita dah build up nama, orang kenal saya. Dan saya tak pernah buat masalah ke orang. Saya tak pernah ada blacklist dengan orang. Itu yang bagus tu. Itu saya memang bina nama saya dengan elok. Lepas tu bila saya dah build up NBC ni di Nilai, saya perhatikan dunia ni terasa sunyi. Mana diorang ni pergi? Selalu diorang call I kan. Sekarang ni phone call pun tak telefon. So bila I SMS, diorang tak jawab. Rupa-rupanya semua dah sibuk berkampung dalam Facebook. Diorang dah ada blog page, diorang dah ada Twitter, diorang dah ada Instagram, dah macam-macam. So saya just meneropong, I teringat tentang peribahasa Mak Saleh ni. Diorang kata,
to be a good flyer, so you have to see how they macam chicken flying, you know. So dia kena tengok macam dalam satu bakul tu, kita kena Google. Tengok macam mana dia menetas dan membesar. Itu saya tengoklah anak-anak murid saya apa dia orang buat. Dekat dalam Facebook tu diam. Saya selama 6 bulan saya diam tengok apa dia orang buat dalam Facebook. Bila saya dah tahu dia orang punya selok belok dan strategi, saya pun ikut sama. Tapi saya tak meniru sebab saya ada ilham saya sendiri. Jadi saya melahirkan macam efek makeup, pada fantasy makeup pada wedding. Itu mula-mula saya buat, dan saya menarik minat editor majalah Stylista bila dia tengok hasil kerja saya, so dia offer saya untuk beriklan dalam majalah tersebut. Jadi saya pun beriklan dan dia memberi peluang kepada saya untuk jadi penulis tetap dalam majalah Stylista. Sampai sekarang jadi penulis tetap majalah Stylista, dan kemudian saya melahirkan tema-tema syuting yang bertema yang menarik minat sampai jadi fenomena dalam negara ni, macam fairy tale. Awal tahun 2011 saya mengadakan fairy tale team bersama fotografer Faizul Akmar dan juga makeup, saya punya team lah makeup artist team Sentuhan Oji dan model Aini Mustafa. So kita buat fairy tale. Malam tu kita tak celebrate New Year. Kita buat 6 syuting untuk tema terbaru tahun 2011. So fairy tale bermula jadi fenomena kat negara ni. Semua pun fairy tale. Sampaikan Lisa Surihani dengan Yusri KRU pun wedding pun ala-ala fairy tale. Sebab gambar tu kita keluarkan dalam majalah. So dia jadi macam fenomena. Semua orang tengok kan. So itu satu kejayaan kemanisan untuk saya. Dan bila saya bangun semula atas macam saya dah bina nama lama, jadi orang percaya pada kita kan. Bila kita ada nama, orang akan invest. So sekarang ni kita hanya melahirkan produk-produk under NBC, iaitu produk branding NBC. So kita dah setakat ni mengeluarkan 10 produk. Antaranya ialah eyelashes, eyelash brand NBC, buku biografi saya sendiri yang dah terjual sebanyak 3,000 naskah online saja. Dan after that eyelash ni kita dah dapatkan dealer, dan kita adakan t-shirts NBC. Lepas tu kita adakan apron, collagen kosmetik, juga agak jualannya bagus ya. Dan kemudian lahirkan DVD production. So maknanya DVD tutorial ni Kak Nora macam mengajak peserta-peserta daripada luar bandar yang tak mampu berkursus tu kan. Kadang orang ada masa dia terkekang kan. So dia tak cukup masa untuk belajar keluar dan tak cukup bajet. So kita keluarkan DVD yang hanya berharga RM100 saja. Maknanya dia orang boleh belajar di rumah. So my first baby is DVD shading and contour. So production dia tu kurang baik sikit. Jadi saya belajar daripada sana untuk melahirkan production saya sendiri. Maknanya saya beli equipment saya, I bought my own equipment. So kita ada kamera, kita ada backdrop, kita ada studio, semua kita buat sendiri. So baby yang kedua ni DVD Sanggul step by step akan dipasarkan ke seluruh kedai buku. Kita dapatkan kelulusan daripada ISBN dan kita akan jual seluruh kedai buku popular di Malaysia. Dan insyaAllah kita akan cuba market antarabangsa lah, seperti Singapura, Brunei dan Filipina, to Asia Pacific. That is my next target. Because satu pasal walaupun baru bangun, tapi pasal nama yang dah dibina tu, investor berani untuk melabur dengan kita. Jadi itu yang saya berani untuk invest. Kalau dah ada portfolio lah dekat situ kan. Okay, Arin, ada apa-apa lagi mau ditanyakan kepada kakak? Okey lah. Kita ada cuma 8 minit saja. Okey, Kak Nora, memandangkan kita dah nak sampai kat hujung lah. Mungkin Kak Nora ada kata-kata semangat untuk bagi mereka yang baru nak memulakan, baru nak bertatih lah, nak mulakan dalam bidang yang tak ada apa lah, kata dengan modal tak ada, dengan minat je dia ada. Cuma ada minat dan mungkin dia ada bakat sedikit. Tak ada siapa pun yang boleh berjaya tanpa modal ya. So semua orang kena ada modal, walaupun tak banyak, sikit. Tapi dengan modal yang sikit tu kita sebenarnya boleh menjana. Jadi kita jangan takut. Sekarang ni gunakan saja apa lamanya ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram. Gunakan bakat. Kita katakan kita berkursus. Jadi kita gunakan bakat. Satu, kita nak berjaya ni kita kena tahu minat kita. Bila kita usahakan minat, kita akan berjaya. Kedua, jangan lupa berzakat. Ini bila dah berzakat tu, insyaAllah dulu saya kuat berzakat. Itu pasal saya boleh bangun balik. Sebab Allah akan bantu kita balik. Dan kita yakin pada Allah, bila kita susah, dia akan membantu kita. Dan elakkanlah status yang mengata-ngata orang ni tidak panas, tak apa. Sebab kadang status panas ni akan
macam ambil orang balik mengikuti kita kan. Jadi jangan berputus asa. Itu. Boleh tak I nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong? Boleh. Okey, macam Barisan Nasional lah. Ada. I nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada followers saya dalam laman Facebook yang telah menyokong saya daripada awal sampai akhir. Jadi saya mendoakan semoga mereka sukses dan jangan dengar kabar-kabar angin. Itu yang sebaiknya. Kalau kita nak ikut orang yang berjaya tu, tengok apa yang dia ada. Itu saja. Itu satu tips yang paling penting sekali. Salam hormat. Okey, terima kasih Kak Nora kerana sudi bersama-sama.